Kawan-kawan yang dikasihi oleh Allah sekalian, Surah An-Nisa ayat 125 ada menyatakan, Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Surah An-Nisa ayat 125. Ayat di atas menceritakan kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang yang disayangi oleh Allah. Baginda digelar Al-Khalil. Makna Al-Khalil ialah mengandungi kesempurnaan dan kedalaman cinta. Kawan-kawan sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di sebuah negeri dipanggil Babilon. Sekarang, Babilon dikenali sebagai Iraq. Negeri Babilon diperintah oleh seorang raja yang sangat kejam. Namanya ialah Raja Namrud bin Kanaan. Sesiapa yang membantah kata-kata raja akan dihukum pancung sampai mati. Oleh itu, tidak ada siapa pun yang berani melawan undang-undang Raja Namrud. Menurut riwayat, semasa Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan, muncul sebuah bintang yang sinarnya menutup cahaya matahari dan bulan. Ketika itu, ramai orang yang mati. Raja Namrud terkejut dan merasa hairan tentang kejadian itu. Dia segera mengumpulkan para dukun dan ahli nujum untuk menanyakan persoalan itu. Jawapan yang diberikan oleh para dukun dan ahli nujum sangat membimbangkan Raja Namrud. Mereka menyatakan pada ketika itu telah lahir seorang anak lelaki yang akan membinasakan kekuasaannya. Kawan-kawan sekalian, apakah tindakan Raja Namrud selepas mendengar berita itu? Dengan segera, dia menurunkan perintah supaya setiap anak yang dilahir mestilah dibunuh. Pada ketika itu, Nabi Ibrahim alaihissalam telah dilahirkan. Ibu baginda merasa cemas dan takut setelah mendengar perintah Raja Namrud. Apa yang perlu dia lakukan? Allah Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Allah telah memberi ilham kepada ibu baginda supaya membawa baginda ke sebuah gua di pinggir bandar Babilon. Tujuan ibunya membuat demikian kerana ingin menyembunyi dan menyelamatkan anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam daripada dibunuh. Allah Al-Hafiz, Allah Maha Memelihara. Dengan peliharaan daripada Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam dapat diselamatkan daripada dibunuh. Di gua tersebutlah baginda disusukan, diasuh dan dibesarkan oleh ibunya. Ibunya terpaksa berulang-alik dari rumahnya ke gua dan bertawakal agar Nabi Ibrahim tidak diapa-apakan oleh binatang buas. Ada riwayat menyatakan semasa ketiadaan ibu Nabi Ibrahim alaihissalam di gua, Allah telah memerintahkan malaikat Jibril menjaga baginda. Masya Allah, begitulah pengasihnya Allah terhadap baginda. Manakala bila malam menjelma, gelapnya suasana di sekeliling. Tetapi apabila munculnya bulan dan bintang, ia dapat menyinari alam yang gelap itu. Terdetik di dalam hatinya, siapakah yang menciptakan alam ini? Nabi Ibrahim alaihissalam mula mencari Tuhannya dengan menggunakan akalnya yang bersih. Peristiwa baginda mencari Tuhan terdapat dalam surah Al-An'am ayat 75 hingga 79 yang bermaksud, Ketika malam telah menjadi gelap, ia melihat sebuah bintang, yakni lalu dia berkata, Inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan tenggelam, dia berkata, Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, Inilah Tuhanku. Ini yang lebih besar. Maka ketika matahari itu tenggelam, dia berkata, Wahai kaum, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Surah Al-An'am ayat 75 hingga 79. Kawan-kawan sekalian, apabila Raja Namrud
semakin melupakan pembunuhan bayi dan Nabi Ibrahim alaihissalam telah meningkat remaja. Keluarlah baginda dari gua, tempat persembunyiannya. Baginda mula tinggal bersama ibu dan ayahnya di rumah mereka. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Azar. Azar ialah seorang pembuat berhala yang sangat mahir. Selain menjual berhala rekaannya, dia juga seorang penyembah berhala buatannya sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam juga selalu disuruh oleh ayahnya keliling kota menjaja berhala buatannya. Sebenarnya, di hati baginda membenci perbuatan tersebut. Pada suatu ketika, pernah hatinya terdetik. Bagaimana caranya Allah menghidupkan manusia di alam akhirat? Walaupun sebenarnya baginda terlalu yakin tentang kehidupan di akhirat dan janji-janji Allah. Lantas baginda terus berdoa. Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang mati. Surah Al-Baqarah ayat 260. Allah menjawab dengan firman-Nya. Adakah engkau belum percaya, yakni kepada kekuasaanku? Surah Al-Baqarah ayat 260. Berkata Nabi Ibrahim alaihissalam lagi. Bahkan, yakni aku percaya dan yakin. Akan tetapi, yakni aku memohon yang demikian ialah supaya tentram hatiku. Surah Al-Baqarah ayat 260. Allah memperkenankan permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu memerintahkan Nabi Ibrahim menangkap 4 ekor burung. Setelah itu, Nabi Ibrahim dikehendaki memotong dan menceraikan tiap-tiap anggota badan burung supaya Nabi Ibrahim dapat melihat sendiri bagaimana cara burung itu dihidupkan dan bernyawa kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tubuh 4 ekor burung yang sudah hancur itu dibahagikan kepada 4 bahagian pula. Setiap bahagian diletakkan di atas puncak setiap bukit dari 4 bukit yang letaknya berjauhan di antara satu dengan yang lain. Sesudah selesai semuanya itu, Nabi Ibrahim diperintahkan supaya memanggil 4 ekor burung yang telah hancur lumat itu. Dengan izin Allah dan kekuasaannya, datanglah berterbangan 4 ekor burung itu seperti burung-burung yang asal. Tidak ada beza sedikit pun. Betapa puas dan gembira hati Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang terjadi di hadapannya. Kawan-kawan sekalian, setelah Nabi Ibrahim dilantik sebagai Rasul untuk memimpin kaumnya ke jalan yang diredai Allah, orang pertama yang diseru beriman ialah ayahnya yang sangat dikasihi. Baginda dengan hormat dan sopan mengajak ayahnya supaya menyembah Allah yang Maha Esa. Nabi Ibrahim bertanya dengan lemah lembut, seperti dalam surah Maryam ayat 42 hingga 43. Wahai ayahku, mengapa ayah menyembah benda yang tidak mendengar dan tidak melihat, serta tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu pengetahuan yang tidak pernah datang kepadamu. Oleh itu, ikutlah daku. Aku akan memimpinmu ke jalan yang betul. Muka ayah Nabi Ibrahim alaihissalam tiba-tiba menjadi merah kerana sangat marah. Ayahnya memaki hamun baginda dengan kata-kata yang sangat kasar, lalu dihalaunya baginda dari rumahnya. Malah, ayahnya juga tidak mengaku Nabi Ibrahim sebagai anaknya lagi. Nabi Ibrahim alaihissalam pergi menemui kaumnya yang sedang menyembah berhala-berhala yang mereka cipta sendiri. Di situ telah terjadi soal jawab di antara baginda dan kaumnya. Apakah hakikatnya patung-patung ini yang kamu bersungguh-sungguh memujanya? Surah Al-Anbiya ayat 52. Mereka menjawab, Kami dapati datuk nenek kami selalu menyembahnya. Surah Al-Anbiya ayat 53. Lalu baginda berkata, Sesungguhnya kami dan datuk nenek kamu adalah dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-Anbiya ayat 54.
Semenjak daripada itu, Nabi Ibrahim sentiasa berdakwah kepada kaumnya. Baginda berdakwah dengan cara mengajak kaumnya berfikir akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Kawan-kawan sekalian, menurut riwayat, pada setiap tahun telah menjadi kebiasaan kaum Nabi Ibrahim alaihissalam mengadakan suatu hari raya yang besar. Di hari besar itu, semua penduduk pun keluar meninggalkan kota kerana hendak pergi berburu. Nabi Ibrahim alaihissalam turut diajak bersama-sama mereka untuk meraihkan hari perayaan tersebut. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam menolak dengan memberi alasan yang baginda sakit. Sesungguhnya aku merasa sakit, yakni tidak dapat turut berhari raya sama. Surah As-Safat ayat 89. Mereka pun meninggalkan Nabi Ibrahim sendirian. Baginda telah membuat keputusan menghancurkan berhala-berhala tersebut. Baginda tidak menghancurkan berhala yang paling besar. Pada berhala yang paling besar itu diletakkan sebilah kapak. Siapakah yang melakukan perbuatan yang demikian terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya adalah ia dari orang-orang zalim. Puas mereka berbincang dan berfikir, siapakah yang melakukan semua itu? Akhirnya, mereka bersepakat menuduh Nabi Ibrahim alaihissalam yang memusnahkan berhala-berhala mereka. Ini kerana hanya baginda seorang sahaja yang tidak keluar berburu. Nabi Ibrahim dicari lalu ditangkap. Di hadapan orang ramai, Nabi Ibrahim alaihissalam disoal siasat. Engkaukah yang melakukan demikian kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Surah Al-Anbiya ayat 62. Nabi Ibrahim dengan tegas dan berani menjawab, Yakni tidak. Bahkan yang melakukannya ialah yang besar, yakni berhala di antara mereka ini. Maka bertanyalah kamu kepada mereka kalau mereka dapat berkata-kata. Surah Al-Anbiya ayat 62. Kaum Nabi Ibrahim terdiam dan berpandangan di antara satu sama lain. Oleh itu, mereka mencari sebuah tanah lapang, keras dan licin bagi tempat pembakaran. Tidak kira tua, muda, kecil dan besar, semuanya sibuk mengumpulkan kayu api sehingga setinggi bukit. Ada juga riwayat yang menyatakan semua binatang yang hidup di daratan berusaha untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, kecuali cicak. Pada saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam hanya bertawakal dan berdoa kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Surah Al-Anbiya ayat 69. Kawan-kawan sekalian, akhirnya selamatlah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan pertolongan dari Allah. Usaha yang dilakukan oleh kaumnya yang kafir itu menemui kegagalan. Selepas kejadian itu, semakin ramailah pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dipanggil menghadapnya. Lalu Raja Namrud dengan angkuhnya berkata, Apakah ada Tuhan selain aku? Akulah yang patut disembah. Hukum yang aku tetapkan pasti berlaku. Apa kamu berani menentang aku? Nabi Ibrahim menjawab dengan sikap yang tegas. Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Surah Al-Baqarah ayat 258. Sambil berkata demikian, Namrud mencabut pedangnya, lalu dipancung kepala salah seorang tahanan hingga putus, manakala seorang lagi dibiarkan hidup. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengalah. Baginda mencabar Raja Namrud yang angkuh itu. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Oleh itu, terbitkanlah ia dari barat. Surah Al-Baqarah ayat 258. Ternyata Namrud yang jahil itu gagal menyahut cabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak hari itu,
Namrud mengisytiharkan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai musuhnya yang harus dihalau dari negeri itu. Kawan-kawan sekalian, bagaimana pula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam selepas dihalau oleh Namrud? Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Ibrahim dan pengikutnya berhijrah ke Palestin untuk memulakan gerakan dakwah di sana. Sebelum berhijrah, baginda telah berkahwin dengan Siti Sarah, iaitu anak kepada bapa saudaranya. Baginda telah berhijrah bersama-sama dengan Nabi Lut alaihissalam dan beberapa orang yang beriman. Setelah beberapa waktu lamanya tinggal di Palestin, Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikut-pengikutnya terpaksa berhijrah pula ke Mesir. Semasa perjumpaan dengan Raja Mesir telah terpikat dengan Siti Sarah. Nabi Ibrahim terpaksa menipu Raja Mesir dengan menyatakan Siti Sarah adalah saudara baginda. Tujuan baginda berkata demikian kerana sekiranya baginda mengaku baginda adalah suami Siti Sarah, pasti musibah akan menimpa baginda. Allah Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Pada suatu hari, Raja Mesir telah bermimpi bahawa Siti Sarah sebenarnya telah berkahwin dan suaminya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah telah melembutkan hati Raja Mesir. Pada keesokan harinya, Raja Mesir melepaskan Siti Sarah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya, Siti Sarah bebas pulang ke pangkuan suaminya yang tercinta. Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil keputusan untuk berhijrah ke Palestin semula. Sejak itu, Palestin menjadi tempat tinggal tetapnya dan menjadi tanah airnya sendiri. Selepas penghidupan mereka sebagai suami isteri, mereka tidak mempunyai anak. Siti Sarah seakan-akan tahu apa yang tersirat di dalam hati suaminya itu. Oleh yang demikian, Siti Sarah mencadangkan supaya Nabi Ibrahim alaihissalam berkahwin dengan Siti Hajar, iaitu hamba yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada mereka. Tidak berapa lama selepas perkahwinan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, Allah telah memakbulkan doa Nabi Ibrahim dengan mengurniakan kepadanya seorang anak lelaki yang dinamakan Ismail. Beberapa tahun selepas kelahiran Nabi Ismail alaihissalam, Allah memberikan kabar gembira melalui malaikatnya bahawa baginda akan dikurniakan seorang lagi anak lelaki, iaitu Ishak, yang juga berpangkat Nabi. Ishak tidak dilahirkan oleh Siti Hajar, tetapi Siti Sarah. Masya Allah, maha berkuasanya Allah. Sesungguhnya, sebelum ini Siti Sarah tidak boleh mengandung. Tetapi dengan kekuasaannya, Siti Sarah dapat melahirkan anak walaupun usianya telah lanjut. Pengajaran dari kisah Nabi Ibrahim ialah Allah akan memberi petunjuknya kepada siapa sahaja yang bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam mencari kebenaran. Akal fikiran yang sihat dan hati yang bersih merupakan satu jalan untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai akal yang bersih lagi suci, Allah telah mengangkat darjatnya seperti di dalam kitab suci Al-Quran, iaitu Allah mengucapkan salam kepadanya. Salamun ala Ibrahim. Salam sejahtera kepada Ibrahim. Bukan itu sahaja, malah di dalam solat kita juga ada mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya yang beriman selepas kita mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan semua ahli keluarganya yang beriman. Dengan memerhatikan kejadian alam dengan segala kebesaran dan keindahan akan menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara dan teknik penyampaian dakwah amat penting seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu dengan menggunakan lisan
dan tangan dalam menyampaikan seruannya. Pergantungan pada Allah sangat penting, tidak kira pada waktu susah atau senang. Dengan pergantungan dan keyakinan yang tinggi terhadap Allah, akan membuat kita rasa tenang dan tidak mudah mengalah ataupun berputus asa apabila menghadapi musibah.